Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Hari ini aku nak bercerita dan berkongsi dengan korang pengalaman aku melalui fasa kehidupan yang paling sukar dalam hidup aku, iaitu fasa penceraian. Bercerai lah. Jadi aku berkahwin pada 15 hari bulan 12 tahun 2019 pada usia 33 tahun, dan aku bercerai pada 17 Januari 2023 pada usia 36 tahun. Jadi perkahwinan aku tu bertahan selama 3 tahun, dan dari hasil perkahwinan tu terlahirnya anakku yang perempuan bernama Medina Mazuil. Itu adalah satu fasa yang sangat sukar dalam hidup aku, yang mana dia memerlukan aku untuk membuat satu keputusan yang sangat-sangat berat dan sangat-sangat sulit. Jadi selepas daripada aku bercerai, aku balik ke Kuala Lumpur, ke rumah ibu aku, dan aku meluangkan masa untuk diri aku sendiri memikirkan tentang di mana silapnya aku sewaktu melalui fasa perkahwinan selama 3 tahun tersebut, dan apa yang perlu aku perbaiki daripada diri aku sendiri untuk menjadi seorang lelaki yang lebih baik untuk bakal isteri aku yang akan datang lah. Baik, dalam tempoh 9 bulan aku bergelar seorang duda ni, banyak perkara yang aku lihat. Sebenarnya aku ni kurang ilmu daripada segi perkahwinan. Walaupun aku berkahwin pada usia 33, tapi sebenarnya ilmu untuk melalui fasa perkahwinan tu adalah satu ilmu yang cukup penting. Berkahwin tanpa ilmu tu adalah satu kesilapan yang sangat-sangat besar yang aku pernah buat dalam hidup aku. Jadi antara ilmu perkahwinan yang aku belajar dan aku baru tahu ialah perkahwinan itu untuk siapa. Perkahwinan ini diberikan untuk siapa. Jadi sebenarnya perkahwinan ini adalah untuk seorang wanita. Wanita akan diuji paling banyak sewaktu menjalani rumah tangga. Akan diuji dengan emosi, akan diuji dengan mental, akan diuji dengan suami, akan diuji dengan kekurangan suami, akan diuji dengan membandingkan suami dengan orang lain. Sangat banyak ujian yang akan dilalui oleh seorang isteri sewaktu menjalani kita panggil hubungan rumah tangga sebagai suami dan isteri. Sebab apa? Paling banyak diuji oleh wanita. Sebab wanita yang selepas berkahwin, dia hanya ada 4 tuntutan oleh Allah kepada dia, iaitu jaga solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga maruah iaitu menjaga aurat dia, dan juga yang keempat adalah mentaati suami. 3 yang pertama ni tidak ada masalah, semua perempuan insya-Allah boleh buat, tapi yang keempat ni, mentaati suami, itu adalah satu perkara yang sangat sukar. Dan sekiranya mereka berjaya melakukan keempat-empat perkara ni sehinggalah ke hujung akhir hayat mereka, maka mereka boleh masuk syurga dan pilih mana-mana pintu syurga nak masuk, syurga Firdaus ke, syurga apa ke, terpulang. Disebabkan oleh perkara itu, sekarang ni aku jadi seorang lelaki yang sangat-sangat memilih dalam mencari pasangan hidup. Ada 4 soalan yang aku akan tanya setiap wanita ataupun teman wanita aku yang bersama dengan aku dalam tempoh 9 bulan ni. Dan hampir kesemuanya tidak mampu menjawab soalan yang sangat mudah lah. Ada 4 soalan saja. Dan soalan ni sangat penting pada aku sebab untuk aku melihat sama ada wanita ini memahami tanggungjawab dia ataupun tidak sebenarnya. Jadi soalan pertama yang aku akan tanya adalah, siapakah saya selepas saya bernikah dengan awak? Soalan yang kedua, selepas berkahwin awak nak jadi isteri yang macam mana? Dan yang ketiga, soalan yang saya akan tanya adalah, sekiranya suami mengizinkan awak untuk bekerja, awak akan gunakan duit gaji awak untuk apa? Yang keempat, soalan yang terakhir sekali, sekiranya isteri itu bekerja dan tidak membantu suami untuk melakukan kerja rumah macam masak ke, basuh pinggan ke, basuh baju ke, adakah wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah, duit nafkah bulanan kepada awak? Jadi sekiranya ada pasangan muda yang baru nak bernikah di luar sana, cuba fikir-fikirkan balik, adakah korang pernah mengambil tahu tentang tanggungjawab seorang isteri kepada suami dia? Tak kisahlah kau lelaki ke kau perempuan, ataupun pernah tak engkau mendalami tentang ilmu-ilmu perkahwinan? Perkahwinan ini untuk siapa? Apakah tanggungjawab seorang suami? Apakah tanggungjawab seorang isteri? Kebanyakan perempuan hanya mementingkan tanggungjawab seorang suami, tetapi dia tidak pernah memikirkan tentang tanggungjawab seorang isteri. Fikir-fikir betul.